Assalamualaikum anak-anak. Okey, selamat pagi. Okey, hari ni saya nak ajar kamu cara-cara menulis perenggan. Okey, sebelum tu kita akan rujuk buku teks muka surat 96. Okey, buku teks muka surat 96, kamu tengok tentang kecuaian mengundang padah. Siapa ada handphone dia ada yang boleh scan QR code tu, dan kamu boleh scan QR code ini untuk mendapatkan contoh. Contoh yang kita akan belajar hari ini. Okey. Dapat ya semua? Okey. Kita tengok secara ringkas. Okey. Terdapat dua jenis perenggan, iaitu perenggan deduktif dan perenggan induktif. Okey, sebenarnya kedua-dua perenggan ini sama sahaja. Dari segi penulisan ayat dia sama. Yang membezakan dia ialah, okey, dalam perenggan deduktif, ayat topik berada di atas. Okey, maksudnya deduktif ni dia yang biasa. Okey, biasa kita buat memang ayat topik berada di atas. Kita akan mulakan ayat kita dengan ayat topik. Diikuti dengan ayat huraian, diikuti dengan ayat contoh dan diakhiri dengan ayat penegas. Tetapi dalam perenggan induktif ini, ayat penegas tadi dia berada di atas. Okey, kita akan mulakan perenggan itu dengan ayat penegas. Diikuti dengan ayat huraian, ayat contoh dan diakhiri dengan ayat topik. Okey, itu sahaja beza dia, perenggan induktif dan deduktif. Okey, sekarang macam mana kita nak tulis ayat topik? Okey, berdasarkan tajuk kita ni, iaitu apa? Kecuaian mengundang padah, iaitu tentang mengutamakan keselamatan. Okey, mengutamakan keselamatan di makmal sains, di dalam makmal sains. Okey, apa yang kita perlu tahu dalam makmal sains? Kita kena jaga keselamatan sebab dalam makmal sains ini ada banyak benda yang boleh menyebabkan kebakaran, letupan. Okey, dan boleh juga menyebabkan hakisan seperti asid. Okey, benda-benda tu bahaya. Jadi, kamu perlu tahu dalam makmal sains bukan tempat untuk bermain. Jadi, kita perlulah mengutamakan keselamatan. Okey, macam tu. Jadi, berdasarkan bahan tersebut, kita perlu tulis satu perenggan deduktif dan satu perenggan induktif. Macam ni. Apa yang kita nak tulis? Okey. Kita kena mulakan dengan ayat topik tentang tajuk tersebut, iaitu kecuaian membawa padah. Alright. Macam mana kita nak mula? Macam mana ayat topik? Okey, ayat topik ini ayat yang kita tulis untuk menerangkan isi. Kita ada satu isi. Okey, isi kita ialah kita ambil macam ni lah. Kemalangan yang berlaku di sekolah itu kebanyakannya berpunca daripada kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan. Okey, kita nak tulis tentang punca. Okey, nak tulis tentang punca kemalangan di sekolah. Ini tajuk kita. Punca kemalangan di sekolah. Okey, kita punya fokus karangan atau kehendak karangan kita ialah punca kemalangan di sekolah. Okey, punca yang pertama apa? Kalau kamu tengok dalam bahan itu disebabkan oleh
kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan. Okey, punca dia yang pertama. Kita ambil punca yang pertama. Okey, saya bagi contoh ya. Punca yang pertama disebabkan oleh berpunca daripada kecuaian pelajar dan pengabaian atau tak pengabaian. Maksudnya kita abaikan aspek keselamatan. Di mana? Di dalam makmal. Okey. Kita dah dapat dia punya isi. Ini ialah isi dia. Jadi kita nak tulis ayat topik. Macam mana kita nak tulis ayat topik? Okey, kita mulakan dengan kemalangan di sekolah. Kan kita nak cakap punca kemalangan di sekolah kan. Okey, jadi kita ambil dia punya ayat kehendak tu. Kemalangan di sekolah berpunca daripada apa? Isi dia apa? Kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan. Okey. Jadi kita dapat satu ayat. Kita nak buat perenggan ni kan, nak tulis isi kan. Okey, mula dengan ayat topik tadi, dapatlah satu ayat, iaitu ayat topik dia, kemalangan di sekolah berpunca daripada kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan. Bila kita dah ada topik, okay, kita dah ada isi, kita perlukan huraian. Apa kita nak huraikan tentang kecuaian dan pengabaian aspek keselamatan ini? Okey. Huraian dia, okey, kalau kamu cuma ada satu huraian, boleh satu huraian. Kalau ada dua huraian pun boleh dua huraian. Maksudnya kita huraikan. Kecuaian pelajar ini apa? Sikap pertama ialah sikap pelajar. Okey, disebabkan sikap pelajar kan? Sikap pelajar macam mana? Yang tidak berhati-hati. Sikap pelajar yang tidak berhati-hati. Okey. Pertama tu kecuaian tu disebabkan sikap pelajar yang tidak berhati-hati. Okey, pengabaian aspek keselamatan itu pula maksud dia tidak mematuhi apa? Peraturan keselamatan. Okey, tidak mematuhi peraturan keselamatan semasa menjalankan aktiviti di sekolah. Okey. Ini ialah huraian. Huraian kepada kecuaian pelajar tu dan pengabaian aspek keselamatan. Kecuaian pelajar tu, kalau kita fikir, apa kecuaian pelajar? Oh, sikap pelajar yang tidak berhati-hati kan. Pelajar kan suka tak berhati-hati. Tu cuai lah tu maksudnya. Kemudian pengabaian aspek keselamatan, maksudnya pelajar tidak mematuhi peraturan keselamatan semasa menjalankan aktiviti di sekolah. Bila kita dapat yang ini, kita pun masuklah dalam ayat huraian. Macam mana nak tulis? Senang je, tak ada masalah. Huraian ni kita masukkan je lah. Sikap pelajar yang tidak berhati-hati. Nanti tulis dalam ayat yang lengkap ya. Jangan tulis short form macam saya. Sikap pelajar yang tidak berhati-hati.
dan tidak mematuhi keselamatan semasa menjalankan aktiviti. Okey. Mendedahkan, sambunglah ayat tu bagi sedap. Mendedahkan diri. Mendedahkan diri kepada, alamak, Mama nak sambung ni. Mendedahkan diri kepada risiko kemalangan. Susah juga nak tulis sambil merekod ni. Okey, saya harap kamu faham. Okey, kepada risiko kemalangan. Jadi kamu dapatlah ayat yang kedua, iaitu ayat huraian, iaitu sikap pelajar yang tidak berhati-hati dan tidak mematuhi keselamatan semasa menjalankan aktiviti mendedahkan diri mereka kepada risiko kemalangan tersebut. Dapatlah dah ayat yang kedua. Lepas tu dah siap ayat huraian. Dalam setiap perenggan wajib ada contoh. Contoh. Apa dia contoh? Kamu pun bagilah contoh. Apa contoh kemalangan? Okey. Contoh dia bagilah. Katakan ambil satu situasi iaitu kebakaran. Okey. Kebakaran di dalam makmal. Kebakaran di dalam makmal mampu meragut nyawa. Mampu meragut nyawa. Nyawa siapa? Pelajar lah. Pelajar di sekolah. Okey. Dapatlah satu ayat lagi, iaitu ayat contoh. Tapi mulakan dengan contoh lah, Contohnya, kebakaran di dalam makmal mampu meragut nyawa pelajar di sekolah. Macam tu. Okey. Dan bila kita dah buat, kita dalam setiap perenggan dia perlu ada penegas, ayat penegas, atau macam kita simpulkanlah kesimpulan kecil. Okey, tapi kita panggil dia ayat penegas. Okey, macam mana kita nak buat ayat penegas ni? Okey. Ayat penegas ni kita mulakan dengan perkataan tegasnya. Tegasnya apa? Okey. Kita dah bagi tahu punca kan. Jadi kamu kena fikirlah. Memanglah kita perlu berfikir. Bila kita menulis, kita perlu berfikir. Kita kena keluarkan idea-idea kita. Okey, jadi kita dah cerita pasal punca. Jadi untuk mencantikkan lagi karangan kita tu, kita letaklah dalam penegas itu, kita berikan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Jadi dalam ayat penegasan itu, kita letakkan langkah-langkah. Jadi dia counter lah. Maksudnya kita ada punca. Okey, kita bagikan langkah. Langkah untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kemalangan tu. Okey, apa langkahnya? Apa yang perlu kita buat? Kita cakaplah tegasnya masalah. Dalamnya ada masalah, iaitu masalah kecuaian pelajar. Okey, tegasnya masalah ini perlulah dipandang serius. Kenapa? Okey. Dan
Langkah-langkah pencegahan perlulah dititik beratkan. Kenapa? Bagi. Okey, agarlah. Agar kejadian atau kemalangan dapat dielakkan. Tadang. Siaplah satu perenggan iaitu perenggan deduktif, perenggan yang biasa. Kita mula dengan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Okey? Tu je sebenarnya. Tapi dia nak kamu buat ayat induktif. Perenggan induktif. Bila nak buat perenggan induktif, kamu ambil sahaja ni. Ayat penegas ini kamu naikkan dia di atas. Tapi ubahlah. Jangan tulis tegasnya. Kita nak mulakan ayat. Sama juga kita mulakan dengan kemalangan di sekolah. Okey. Perlu dipandang serius. Kan? Perlu dipandang serius dan langkah-langkah pencegahan perlulah dititik beratkan agar kemalangan dapat dielakkan. Ayat ini kamu ubah sikit, bawa naik atas. Kemudian huraian dia sama. Ayat contoh dia sama. Ayat topik dia pun sama. Tapi ayat topik tu tukar sebab dia duduk kat bawah, dia tukarlah. Jadi kita akan mulakan dengan ini. Ini menunjukkan. Ini menunjukkan bahawa kemalangan berlaku di sekolah berpunca daripada kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan. Itu sahaja. Okey. Saya harap kamu dapat faham penerangan saya yang serba ringkas ini. Okey. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya saya terus. Saya akan bagi contoh ayat yang lengkap. Jadi kamu boleh tengok, kamu boleh fahamkan beza antara perenggan induktif dengan perenggan deduktif. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.